Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على الله توكلنا اللهم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا ورسولا. رب يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini kita dapat bersama-sama dan mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Satu perbincangan yang dibawa pada pagi ini itu masalah taubat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebut tajuk pada pagi ini iaitu syarat Allah Ta'ala menerima taubat kita. Perkataan taubat ni, kalau kita tengok, salah satu perkataan yang pertama sekali kita biasa guna perkataan. Sama ada kita sedar ataupun tidak kita guna perkataan tu. Contoh dia kata, taubat aku malah bila. Jadi itu istilah yang kita gunakan dalam ucapan ataupun apa yang kita sebut hari-hari. Kenapa manusia perlu kepada taubat? Itu soalan yang perlu kita tanya. Sebab anak Adam ni dia banyak dosa. Sama ada dosa tu berbentuk dosa yang kecil ataupun dosa yang besar. Amat malang bagi manusia yang dirasakan diri dia ni tidak berdosa. Sebab tu dia tidak bertaubat. Istighfar dan taubat adalah satu benda yang berbeza. Berbeza dari sudut apa? Dia adik-beradik je. Dua ni istighfar dengan taubat ni. Tetapi manusia yang ada rasa dalam diri dia bersalah, dengan sendirinya keluar daripada perkataan mulut dia, astaghfirullahalazim. Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quranul Karim
wa inistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih wa inistaghfiru rabbakum, istighfarlah kepada Tuhanmu, thumma tubu ilaih, kemudian bertaubat pada Allah. Masa saya mengaji dulu, Syekh sebut bahawa nak bagi contoh faham, dia kata istighfar dengan taubat ni macam ada seorang rumah dia tu ada sampah di dapur dia, mungkin ada perut ikan, perut ayam, rumah dia busuk. Dia pun mengistighfarkan rumah dia dengan cara ambil sampah tu pergi buang di tong sampah. Dia mengistighfarkan rumah dia. Tetapi dia tidak boleh duduk di tong sampah tu, kerana bau tong sampah tu lebih busuk daripada bau perut ikan dalam rumah dia. Dia kena balik rumah dia, bau dia tak bau dah. Balik itulah dia panggil taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham ni? Maknanya kalau seorang tu duduk istighfar saja, contoh dia tengok perempuan pakai seksi lah kata, pakai kain terbelah daripada pohon sampai ke bawah. Kalau dia berjalan tu nampak betih dia lik lah, macam lampu klik-klik ni. Betih dia buat jik, sekejap keluar, sekejap masuk, sekejap keluar. Pernah tengok dah ni? Dah, pernah tengok dah. Jadi sengit juga kepiah kita tu. Sengit juga. Tapi kalau kita duduk astagfirullah, kita tunduk astagfirullah, tak apa. Sebab benda tu benda yang lintas depan mata kita. Tapi kalau kita astagfirullah, putih. Tengok pula astagfirullah, duk main kita tak jadi. Nampak ni? Tak jadi. Masa saya cerita tu lah, kita ada cerita tu, kawan saya tu dia pergi mesyuarat. Dalam mesyuarat tu ustaz-ustaz semualah, geng-geng fatwa semua. Bukan sini lah, tempat kita tu negeri lain. Paling tua sekali umur 70 lebih. Jadi hak paling muda sekali kawan saya ni, muda sekali, dia pun gila lagi. Dia pergi letak di kondo Podiksa mana, tahu lah, adalah tempat tu. Jadi kawan tu duduk atas tu, dia tu duduk mandi kolam bawah tu. Mandi kolam tu kau pakai jubah. Mak Saleh duduk mandi kolam lah. Dia pakai gitu, tutup atas, tutup bawah. Kawan saya ni pun duduk tepi tu. Dah tepi dia kata, Allah, dia kata, kenapalah mari letak tempat begini ni. Kawan saya ni lah. Lepas tu, ustaz dalam tu, syekh tua tu, dia kata, ada apa syekh? Dia kata, ada apa? Dia kata, ustaz tengoklah luar tu ada apa. Dia tinggi atas tu, bangunan 7. Dia duduk tingkat bawah, duduk mandi tu, Mak Saleh tu. Ustaz tu pun tengok. Astaghfirullah, dia kata. Tua dah dia, suara tak pernah keluar dah. Ingat ke astagfirullah senyap begitu? Astagfirullah, dia ambil cermin mata. Dia tengok pula keluar tu. Allah, astagfirullah. Jadi sungguh orang tua tu. Dah, majlis fatwa juga tu. Bukan sini lah, tempat lain. Tapi nak beritahu, begitulah manusia ni. Kalau istighfar begitu, jenis macam tak ada lah. Jenis ambil sampah dalam rumah, dia letak atas sampah, dia duduk tepi atas sampah tu. Rumah dia ni wangi dah, tak ada perut ikan dah. Dia tak mau balik semula ke rumah dia untuk tidak bau lagi perut ikan yang telah buang tu. Itu istilah contoh yang boleh kita tengok di antara istighfar dan juga taubat. Baik. Taubat ni satu perkara yang dibuat oleh Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Semua Nabi-Nabi bertaubat walaupun Nabi ni maksum, tidak ada dosa. Taubat pertama sekali berlakulah sejarah manusia ni, taubat Nabi Adam. First. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala buang daripada syurga, buang negeri lah, kita kata, duduk di dunia. Dengan sebab kesalahan yang Nabi Adam buat. Cuma kita kena beza di antara kesalahan yang Nabi Adam buat dengan kesalahan yang iblis buat. Kena beza. Sebab tu saya selalu sebut bahawa bab dosa saja pun
Syah Waliullah dia bahagi pada 4. Syah Waliullah ni seorang tokoh ulama India lah. Dia bahagi 4 perkara: maksiatnya, sayyiat, khataya, zunub. 4 perkara. Maksiat yang paling besar, syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara-perkara yang menyebabkan ijtanibus sab'al mubiqat. Nabi kata kamu kena jaga 7 perkara. 7 perkara yang mana 7 perkara tersebut adalah perkara yang merosakkan amalan kamu, ataupun kita sebut perkara yang melibatkan dosa besar, syirik pada Allah, bunuh dan sebagainya. Baik. Nabi Adam dia buat kesalahan kerana lupa. Iblis kerana engkar, Allah Ta'ala sebut aba wastakbar, dia tidak mahu. Aba makna enggan, istakbar makna sombong. Enggan makna tidak mahu dari sudut zahiriah, sombong daripada sudut hati. 2 perkara syaitan buat yang menyebabkan dia tidak mahu sungguh-sungguh. Adam ni Allah Ta'ala sebut dia lupa. Kalau kata lupa macam mana boleh kena hukum juga? Lupa dengan sebab godaan iblis itu. Dia goda, iblis goda dia. Dia lupa kata benda lain boleh makan, satu benda tu tak boleh makan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh dia turun ke dunia, halau keluar. Tidak diberi satu pakaian pun. Sebab duduklah syurga ni pakaian syurga. Sampai atas muka dunia tak ada pakaian. Dia pun ambil lah katanya daun-daun besar-besar. Sementara boleh buat pakaian tu lah. Jumpa nak buat pakaian tu macam mana. Allah Ta'ala ilham juga nak buat macam mana pun. Manusia ni. Sebab tu ilmunya ada tashri'i. Tashri'i ni ilmu syarak. Hukum halal haram, bagaimana hidup dengan kehendak Allah Ta'ala. Satu lagi dia panggil ilmu takwini. Ilmu takwini ni ilmu untuk mengurus kehidupan kita. Zaman berzaman ni dia lain-lain kehidupan. Lain-lain. Zaman dulu ada besi kayu gerek. Ramai orang kayu gerek. Orang yang ada gerek ni kira okey lah kehidupan dia tak? Zaman lah ni lain pula sistem dia. Masa tu berubah dan Allah Ta'ala bagi ilmu takwini ni kepada siapa-siapa sahaja. Tapi ilmu tashri'i dia kena wahyu daripada Allah. Ilmu syarak ni dia kena wahyu. Dia tak boleh reka. Nak reka buat rumah, nak reka buat apa boleh, tak ada masalah. Tu bab rekaan. Tapi nak reka lah masalah syarak ni tak boleh. Dia panggil bid'ah. Baik. Adam pun sebutlah pada Allah. Apa yang disebut pada Allah Ta'ala? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna nakuna minal khasirin. Ulama tafsir sepakat, inilah doa Adam dan Hawa. Tu pun setelah dia minta dengan Allah Ta'ala dalam tempoh yang lama. Tapi dia tak minta doa tu lagi. Dia minta dengan cara dia sendiri. Mungkin dia kata minta ampunlah ya Allah begini-begini. Sehinggalah Allah Ta'ala kata fatalaqqa Adamu min Rabbi. Aku yang ajar kepada Adam. Allah Ta'ala yang bagi ayat tu pada Adam. Ilhamkan kepada Adam supaya minta begini. Sebab itu dalam bab ibadah. Bermakna dalam bab ibadah ni dia kena Allah Ta'ala ajar dulu baru ada ibadah. Jangan duk pandai-pandai duk buat ibadah benda yang Allah Ta'ala tak ajar. Boleh faham tu? Sebagaimana Nabi Adam minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala puluh-puluh tahun. Allah Ta'ala dengar ke tak? Dengar. Allah Ta'ala tahu. Tapi Allah Ta'ala nak beritahu bahawa ibadah ni, minta dengan Allah ni, aku nak ajar kamu dulu macam mana. Terutamanya dalam masalah bertaubat pada Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Jadi Allah Ta'ala terima taubat Adam. Fataba alaih. Allah Ta'ala terima. Itu sejarah taubat. Yang pertama adalah sejarah manusia. Yang kedua, taubat yang kedua. Taubat yang kedua, kalau kita tengok cerita dalam Al-Quran, Nabi Musa AS. Belum Nabi Musa tu,
kalau kita tengok Nabi Musa ni dia tak berdosa. Cuma masa dia duduk dengan Firaun ni ayah angkat dia. Setengah ulama kata yang pelihara Firaun ni yang pelihara Nabi Musa ni baik. Cuma adik-beradik dengan Nabi Musa tu, Firaun ni ada seorang lagi, adik dia tu, anak dia tu, yang ni yang hidup dengan Nabi Musa. Ni jahatnya, kata setengah riwayat. Tak apalah, kita hidup ni bukan nak cari Firaun, kita nak cari Nabi. Nah, itu semua riwayat sahaja. Tak penting lah benda tu tak penting. Cuma saya nak sebut bahawa Firaun ni dia jaga Nabi Musa. Nabi Musa duduk dengan dia, jadi anak angkat dia. Duduklah istana. Hebatlah. Satu hari Nabi Musa ni dia tengok Puak Qibti bergaduh dengan Bani Israel lah. Puak dia lah Bani Israel. Puak Qibti dia suka cari pasal dengan orang. Jahat. Dia memperhambakan Bani Israel. Dia kata jangan buat. Dia kata jangan buat gitu. Kawan tu tak dengar. Dia bagi penampar. Peng sote mampu kerah. Nah, tak ada apa-apa, kawan tu mampu kerah, tak ada apa satu. Sudah. Firaun ni kis Nabi Musa. Dia pula larilah. Orang nak tangkap dia. Lari. Bila lari jumpa dengan Nabi Harun semua sekali tu, cerita banyaklah. Kemudian Allah Ta'ala lantik jadi Nabi. Lantik Nabi nak suruh pergi jumpa Firaun balik. Idhab ila Fir'auna. Pergi jumpa Firaun. Sebab tu masa dia jumpa Firaun tu, di antara perkataan Firaun bahawa kamu ni bukan orang baik juga. Mana kisah lama ada. Bila dia ingat kisah lama dia tu, dia sebut kepada Allah Subhanahu wa taala, betul dia kata. Faghfirli faghfaralah. Allah Ta'ala sebutlah Quran. Dia mengaku bahawa betul, faghfirli, ampunlah dosa aku. Allah Ta'ala kata faghfaralah, aku ampunkan dosa kamu wahai Musa. Bukan berbentuk dosa ni, tidak. Tapi masa tu dia tak jadi Nabi lagi. Tak jadi Nabi lagi. Ini cerita Nabi Musa AS. Baik. Kemudian kita tengok taubat Nabi Yunus. Taubat Nabi Yunus. Nabi Yunus berdepan dengan kaum yang tidak mahu dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, yang degil, yang tak mahu balik pada agama Allah Taala. Allahu Akbar. Sampai dia rasa macam down, stres. Hiduplah keadaan begitu, last sekali lari dia. Takut-takut ada tempat lain. Dia pergi ke tempat lain itu bukan dengan arahan Allah, dengan pandai-pandai diri dia sendiri. Sebab Nabi ni dia tak boleh pergi tempat lain tanpa arahan Allah. Hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab semua nabi-nabi ni berpandu kepada wahyu daripada Allah Taala. Engkau cerita dia. Dia pun naik kapal satu. Apa tengah laut tu gelombang besar. Orang kata ada orang lari daripada tuan dia ni. Katanya kawan tu, siapa dia tak tahu. Tengok, undilah jatuh pada Nabi Yunus. Orang kata tak pernah sampah dia ni, baik dia ni. Dah. Lepas tu 3 kali dah undi ni jatuh Nabi terjun daripada kapal. Allah Subhanahu Wa Taala perintah ikan yang besar, ikan paus besar, telan Nabi Nuh. Allah Ta'ala sebut telan, bukan kunyah. Telan. Kalau kunyah hacur lebuh habis. Telan duduk dalam perut sahaja. Telan. Allah besar mana ikan tak tahulah. Suruh telan ni. Allah Ta'ala cerita lagi dalam keadaan gelap. Wanada fiz zulumat. Wanada. Dia menyeru kepada Allah dalam keadaan gelap gelita. Duduk dalam perut ikan. Apa yang disebut? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dr. Yusuf Qaradawi, dia ada satu buku dia tulis At-Taubatu Ilallah.
At-taubatu ilallah. Dihurai perkataan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia kata inilah intipati kepada taubat seorang mukmin. Penuh perkataan dalam tu. Yang pertama la ilaha illa anta. Dia mengakui tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kalimatut tauhid. Yang mana kalau orang ada kalimah ni mati Islam dia. Kalimah yang membezakan di antara Islam dan kufur. Kalimah yang membezakan di antara mukmin dan munafik. La ilaha illa anta ataupun la ilaha illallah. Ni subhanaka inni, ni kalimah yang menyucikan Allah Ta'ala daripada segala perkara. Subhanak, barulah akhir dia sebut inni kuntu minaz zalimin. Baru dia kata bahawa aku menyesal, aku di kalangan orang yang zalim. Ayat ni boleh kita guna ketika mana kita ada masalah, ketika mana kita ni nak keluar daripada segala masalah, ketika kita dianiaya ke apa, ke bacalah, nak ambil keadaan Nabi Yunus duduk dalam perut ikan tu, begitu banyak masalah nak keluar. Allah Ta'ala sebut, kalau tidak dengan perkataan ini, aku letak kamu wahai Yunus dalam perut ikan ini ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat aku letak. Sampai hari kiamat kalau tidak dengan perkataan ini. Sebab perkataan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin inilah terlepas Nabi Yunus daripada perut ikan. Lah ikan tu ada ke tak lagi ustaz? Mana aku tahu. Ada juga orang tanya begitu. Orang Melayu dia tanya ikan tu. Sakit hati sungguh. Ikan paus. Lah. Tapi muntah ikan paus tu dia panggil ambar. Ambar ni kalau tuan-tuan pergi tepi pantai jumpa dengan ambar, dia macam muntah ikan, dia bau hanyir. Dia warna putih. Dia bukan macam obor-obor, bukan. Ambar ni kalau jual, harga dia boleh sampai tahap juta. Berapa ratus ribu sekilo tak tahu. Seorang nelayan di Oman, negara Oman tu, dia bukannya nelayan. Negara Oman Tuhan bagi rezeki ke dia. Rezeki. Dia berjalan ke pantai, dia kata satu hari, cerita saya tengok dalam Al Jazeera tu, dia pun jumpa dengan ambar lebih kurang dalam 10 kilo. Besar begitu. Dia bau busuk, dia kata apa dia ni, dia tak tahu. Dia pun ambil balik rumah dia. Ada kawan dia seorang, dia kata, ni ambar, dia kata, buat pergi makmal. Cek di makmal. Dia pun jual di Jerman, ke mana jual. Kerana benda tu boleh tahan bau minyak wangi hok mahal-mahal tu. Bukan minyak wangi hok botol tu, bau macam India tu dak. Dak. Hok 600, 700 ke atas. 400, 500 ke atas. Nama Kosh, Montella tu mahal-mahal tu. Hok tu memang tak letak ambar. Dan ambar ni dia campur dengan madu sidir kalau di Yaman. Lepas tu dia campur dengan satu bahan lagi. Adalah repoh dia satu lagi. Dia panggil madu tersebut madu mutazawwij, untuk orang kahwin saja. Faham Haji? Madu untuk orang kahwin saja. Lepas tu kalau nak PM tepi. Tu ada jual, kawan saya jual. Dia panggil madu mutazawwij. Orang lelaki pun boleh makan, orang perempuan pun boleh makan. Dia ada campur ambar dalam tu, dia campur dengan madu apa dia panggil, dia campur dengan sidir daw'ani. Sidir daw'ani ni madu lebah di lembah Daw'an, sehingga ada apa panggil, ada syair berkenaan dengan madu lebah di lembah Daw'an. Daw'an ni satu tempat yang mana lebah tersebut memang terbaik diiktiraf di dunia. Dia toke-toke madu ni dia buat mari satu trailer besar musim-musim sejuk. Bak sidir ni pada musim sejuk saja. Satu trailer besar dia buat mari. Lepas tu dalam trailer tu dia ada sarang lebah. Lebah buat mari situlah, lembah-lembah dia ambil semua bukit-bukit apa ni, bunga-bunga yang ada di situ tu. Dia ambil buat sarang di dalam trailer hak disediakan itu. Ada orang jaga, siap dengan senapang semua sekali, kalau tidak curi kau orang. Harganya mahal. Daw'ani ni setengah kilo pun dekat dengan 400-500 lebih. Setengah kilo.
Bukan nak meniaga madu tu. Cara buat taubat. Tapi nak sebut itu kelebihan. Kelebihan ambar itu sendiri daripada ikan paus tu. Ada ke tak lagi ikan paus tu zaman Nabi tu? Tak. Dia tak boleh kira zaman sekarang ni dia jumpa ni. Puak-puak ni. Dia cari jumpa. Kapal Nabi Nuh pun jumpa cari puak ni. Dia jual tasbih dinding kapal Nabi Nuh 300 lebih. Beli hak bodoh beli. Hak cerdik nak beli. Apa ni? Tu nak beritahu pada tuan-tuan. Beli buat kita. Oh kapal. Kita nak pergi Mekah sudah nak beli kayu kokal. Pakcik. Balik daripada tawaf cukur tahalul pergi cari kokal dulu. Apa beritahu? Ihram tu pakai lagi pergi cari kokal dekat tepi jalan tu. Dia tengok kayu kokal. Lepas tu dia duduk tinggung gitu. Seluar dalam tak pakai. Teruk tak teruk orang kita. Terjadi dah tu. Arak tu tengok nak cari kayu ke cari batu arak kata dia. Mana satu nak cari ni. Kena tipu hangit. Pada kayu getah mana tak tahulah. Kerana ada katakan kokal yang tongkat Nabi Musa dan sebagainya. Masalah besar orang kita ni. Masalah karamat tak faham ni. Masalah besar. Begitu juga. Semua perkara-perkara yang dibawa mari masuk boleh mendatangkan syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada. Kita serahlah mana dia nak pergi. Orang kata atas bukit Turki, kapal Nabi Nuh. Orang kata di macam-macam di tempat-tempat yang dibuat. Bukan dibuat, didakwa. Ada kata Turki, ada kata Jordan, tak penting. Yang pentingnya dakwah disampaikan Nabi Nuh AS. Baik. Nabi Yunus pun Allah Ta'ala terima taubat dia. Tu Nabi Yunus. Baik, kita tengok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita nabi-nabi lain banyak lagi. Banyak lagi nabi-nabi lain. Tapi saya nak cerita secara ringkasnya, Nabi Muhammad kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia sebut inni la astaghfirullah. Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah Ta'ala. Sehari satu riwayat kata 100 kali, sehari satu riwayat kata 70 kali. Tu Nabi tak ada dosa tu. Istighfar pada Allah Ta'ala. Kita masih baik semayang, istighfar hak semayang tu. Astagfirullah hak semayang tu. Tapi nak istighfar hak lain, payah sikit. Kalau tengok hak seksi-seksi tadi baru istighfar, baru ingat istighfar. Kalau tak tengok tu tak istighfar. Manusia. Baik. Syarat Allah Ta'ala menerima taubat dia. Kalau kita tengok Syekh Muhammad Salih Al-Utsaimin, dia sebut, dia kata taubat diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran itu taubatan nasuha. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Baik. Kita hurai taubatan nasuha ni apa dulu. Taubat kita tahu dah. Rasa menyesal diri dan sebagainya. Nasuha maknanya taubat yang beri nasihat kepada dia. Apa makna tu? Dia nak buat dosa balik. Dia takut. Takut sebab apa? Sebabnya yang pertama sekali, hak dia bertaubat dulu, andai kata Tuhan terima. Lalu nak buat dosa balik ni, kalau nak bertaubat Tuhan terima ke tak lagi tak tahu. Tahu mati tengah buat dosa pun tak tahu. Na'udzubillah. Boleh faham? Maknanya taubat tu sendiri memberi nasihat kepada diri dia. Itu makna taubatan nasuha. Orang terjemah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh tu macam mana? Taubat tu sendiri yang beri nasihat kepada dia. Dia nak buat dosa balik, dia kata, aku ni bertaubat dengan Allah. Kalau Tuhan terima dah taubat hak lepas tu nak terima hak ni pula, tak tahulah Tuhan terima ke tak hak ni. Yang menyebabkan dia tu rasa ditarbiyah oleh taubat yang dia buat. Baik. Yang pertama sekali syarat dia, taubatan nasuha ni, hendaklah taubat itu dengan ikhlas. Artinya, yang mendorong dia bertaubat dan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla, pengagungan terhadap Allah, rasa takut, ia tidak menghendaki dunia sedikit pun.
bukan kerana ingin dekat dengan orang-orang tertentu dan sebagainya. Tidak ada tujuan mereka ikhlas pada Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Ada setengah manusia ni, dia bertaubat dengan Allah Ta'ala apabila dia ada masalah. Mungkin dia tak bertaubat dengan Allah bila dia tak ada masalah. Taubat ni ikhlas ke tak? Taubat ni tak ikhlas. Menipu. Orang Kelantan kata pelawak. Menipu taubat begitu. Bila ada masalah ni, sememangnya Allah Ta'ala jentik hati manusia ni, ingat pada dia. Sepatutnya kena berkekalan di atas ingat pada Allah Ta'ala. Tapi manusia buat dosa lagi. Tapi Tuhan ni dia Arhamur Rahimin. Dia ni baik sungguh. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut dalam hadis Qudsi, hamba-Ku buat dosa tinggi gunung. Banyak dosa. Balik bertaubat dengan aku ampun, Tuhan kata. Lepas tu dia pergi buat lupa pula. Lama-lama dia bertaubat, mungkin dia lupa, dihasut oleh syaitan dengan kawan-kawan apa, dia lupa. Dia buat dosa, dia balik pada aku ampun dosa dia. Bukan nak bagi tahu bahawa tak apalah kita buat dosa, lepas tu ampun pula, bukan begitu. Kena bagi tahu habis ni orang kita ni, tak boleh ni. Dia faham lagu lain tak? Nak bagi hadis tu dia letak di bawah rahmatnya Allah Ta'ala kepada manusia, supaya orang yang buat dosa jangan rasa bahawa diri dia itu tidak diampuni oleh Allah. Siapa-siapa pun tetap diampuni oleh Allah Ta'ala. Selagi mana nyawa tak sampai di halkum, dan selagi mana matahari tidak terbit di sebelah barat. Bila nyawa sampai di halkum, pada ketika itu taubat pun tak ada terima apa dah. Kerana Fir'aun pun bertaubat di saat nyawa duduk di sini. Dia sebut bahawa aku beriman sebagaimana amanat Banu Israel, sebagaimana diiman oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin. Dia kata aku ni orang Islam. Dia mengaku Islam. Dia beriman. Bila? Ketika mana dia nak mampu duduk sini nyawa dia. Tuhan kata, al-ana, wahai Fir'aun, sekarang ni baru nak beriman. Faqad asaitu. Dulu mula hak engkau pada Allah deraka. Nak mampu ni baru nak ingat beriman. Begitulah makna dia. Tu Fir'aun. Kalau kita pun, kalau perangai begitu, duk ngak tu baru nak taubat dengan Allah Ta'ala, tak ada dah. Dah. Nyawa duk sini tu baru nak taubat dengan Allah Ta'ala. Baru duk ingat nak mari masjid, baru duk ingat nak mencari ilmu, cari apa, Tuhan kata, "Nata ni nak mampu baru ingat ke aku." Gitulah makna dia. Kalau bahasa Kelantan dah. Tu baru saya sebut tu bahasa Allah. Kalau malaikat maut tak tahulah. Kita tak pernah kenal dia. Buat macam mana pada kita pun tak tahu. Nabi kita semua pada kita. Kalau hak baik, dibawa kain daripada syurga. Tok atas kepala. Diseru je roh tu keluar, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Balik kepada Allah dalam keadaan yang baik. Dibungkus dia punya roh tu, dibawa naik, malaikat memuji sampai ke langit, diletak satu tempat. Letak satu tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Tak syurga lagi tu. Allah Ta'ala letak situ. Tak ada kembali ke dunia, tak ada. Letak situ. Setengah orang kita faham, balik ke dunia balik. Dah. Balik ke dunia balik, duk mari dalam majlis apalah semua sekali. Wali-wali dia mari, itu mengaruk tu orang panggil tu. Tu jin. Jin yang menyerupai kawan tu, bukan roh kawan tu mari. Yang jahat pun begitu juga. Jahat. Dibawa kain yang busuk daripada neraka. Dia letak lembah fujar. Lembah neraka, letak di lembah dulu. Di mana? Masa dia duduk di alam barzakh. Dia tak akan kembali semula. Dan tu tak ada mengusik orang muka macam dia. Itu hantu tu. Iblis hak dia pelihara tu. Qarin, mungkin qarin dia. Yang dia berkawan. Ada kaitan dengan roh dia balik semula, tidak ada. Jangan jadi Hindu. Hindu mempercayai roh tu balik semula. Sebab tu dia buat ritual. Dia buat ritual malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Melayu nak tiru Hindu juga. Dia buat hari pertama, hari kedua, hari ketiga, lepas tu hari 49 lembu. 100 hari dah. Itu orang Melayu.
Karena itu amalan mari bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Roh baik orang baik dan orang jahat letakkan di tempat khusus yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk mereka. Baik. Taubat mesti ikhlas. Yang kedua, menyesal, dan penyesalan tersebut adalah penyesalan yang sebenar dan benar-benar dia menyesal tu dengan menyesal yang sungguh-sungguh, bukan menyesal main-main. Allahu Akbar. Kadang-kadang menyesal sungguh-sungguh ni, menyesal semua orang ada. Faham ni? Kadang-kadang menyesal tu main-main, kadang-kadang menyesal tu sungguh-sungguh. Kita dengan bini kita contoh, kita kata menyesal kahwin dengan mu. Nak menyesal macam mana? Dia tu bini muda, menyesal apa lagi je? Tak boleh sebut begitu. Orang yang kata menyesal lah begitu, menyesal lah begini, kita kena kata qadarullah, Tuhan takdir begitu. Sebab apa? Oh, lah belum jadi bini kita nampak okey. Lepas jadi bini 360 darjah. Lain dia punya jam meter tu 360 darjah, pusing gitu. Belum pada jadi bini ni Allah baiknya, senyum sama. Lepas jadi bini ni Allahu Akbar, tak apa nak senyum. Kita pun mari dalam hati kita kata menyesal aku pilih dia. Jangan. Itu orang panggil qadarullah. Benda yang nak berlaku dak ujian bagi kita. Orang perempuan pun begitu. Yang kata menyesal, oh menyesal lah abang nak jadi suami saya. Sebab apa? Tak boleh beri kebahagiaan. Bahagia macam mana? Tengok kawan-kawan saya tu, ni gelang ni sini. Setengah-setengah dah sampai ke tiok. Ni pakar rata besar-besar ni. Duk tekak tu sampai lenduk tekak tu. Saya apa pun tak ada. Adalah kecil macam ni dia kata. Kalau dia nak tengok bahawa keduniaan yang dia cari. Nabi pernah kumpul isteri-isteri dia. Inna turidnal hayatid dunya. Nak kehidupan dunia, kesenangan. Ambil. Yumatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Ni ayat Quran Allah Ta'ala cerita. Kalau mau nak dunia sila, tapi aku lepas. Sebab aku tak boleh bagi. Tuan-tuan, Nabi ni, walaupun dia isteri dia ramai, tapi tidak ada seorang isteri dia yang menyebut berkenaan dengan tidak adilnya Nabi selepas daripada dia wafat, ataupun sama ada masa dia ada lagi. Betul tak? Tak ada. Orang kita tanya Aisyah macam mana Rasulullah, akhlak Rasul, akhlak Quran. Orang kita tanya Hafsah macam mana Rasulullah, tanya Ummu Salamah macam mana Rasulullah. Semua dia sebut baik. Maka tidak ada suami, kalau kita orang kahwin ramai, minta maaf nah, kalau kahwin tu 4 wajib, hak minum madu tak dia lah tu. Nah, minum madu tak dia. Lepas tu tanya isteri pertama dia, macam mana abang, okey? Itu balik tak balik, balik tak balik. Lepas tu balik berapa hari dah? Balik di rumah tu, hak muda tu. Lepas tu makcik tak apa ke? Mampus dia lah ustaz lah, mampus nak hidup dia. Ada hak begitu tak? Saya pernah berjumpa hak kata begitu. Kita terkejut, ya Allah, dia kata isteri dia suruh mampus. Sakit hati sangat. Dah makcik, saya tak apa ustaz, cucu ada duk pergi ikut dia lah, nak balik tak boleh balik. Kalau tanya hak nombor 2, macam mana okey ke? Gitulah ustaz, kita ni. Tidak ada jawapan sebagaimana jawapan Aisyah. Nak beritahu Nabi ni bukan jenis duduk tak bekerja, tidak. Nabi cukupkan segala keperluan isteri-isteri Nabi, dan Nabi cukupkan keperluan anak yang Nabi pelihara tu. Setiap orang tu ada anak. Musalamah apa semua ada anak tu. Anak-anak yatim yang mana bapa mereka mati dalam medan perang. Nabi juga memberi makan kepada dia. Dan tidak ada anak-anak tu pergi rumah orang, teriti, cari makanan. Ada. Itu Rasulullah. Allahu Akbar. Dalam pada itu pun Rasulullah boleh bayang bagaimana perasaan Nabi. Ya. Kalau Aisyah dengan satu puak dia, bukan puak lah kita kata, dia baik sikit dengan kawan ni. Kalau Ummu Salamah ni dia satu geng dia. Dia 2 geng. Tapi dia tak bergaduh dua tu. Dan Aisyah lah yang cemburu dia kuat, Aisyah ni. Jangan main.
Cemburu dia kuat. Sebab tu bila Nabi pada malam apa ni orang panggil malam Nisfu Sya'ban, bila Nabi bangun, dia bangun tengok Nabi tak ada, dia pun tengok, dia rasa tempat tidur Nabi rasa panas lagi. Dia ingatkan Nabi pergi rumah orang lain sebab giliran dia. Mungkin gitu dah. Dia pergi tengok Nabi, Nabi duduk di kubur Baqi'. Pukul malam-malam Nabi bangun pergi kubur. Pakcik, ada berani ke? Malam-malam pergi kubur? Tak lah. Siang pun takut, apatah lagi malam. Nabi pergi di kubur. Aisyah sampai kat Nabi. Rasulullah kata, Aisyah, kamu tak yakin ke Tuhan kamu ni pelihara Nabi kamu ni? Kamu tak tahu ke ya Allah Ta'ala pelihara aku? Dia rasa bimbang. Aisyah ni rasa bimbang. Dan Aisyah ni pintar, cerdik orang dia. Dia bukan jenis main-main, tidak. Kita duk ambil cerita Aisyah daripada riwayat Syiah. Syiah duk nampak Aisyah ni macam budak-budak duk main, anak patung lagi lah, apalah. Tu riwayat Syiah. Jangan duk ambil riwayat dia tu. Aisyah ni daripada kecil lagi dia cerdik. Ummahatil Mu'min Aisyah radhiyallahu anha. Dan isteri-isteri Nabi semua rasa puas hati. Tidak ada yang muka masam, memberontak. Tidak ada. Tidak ada dengar lagi isteri-isteri Nabi cerita pada orang lain. Bagaimana perangai Nabi di rumah ni, Nabi tidak ada ke? Tidak ada. Boleh faham ni? Jadi fikir sendiri lah pakcik. Fikir sendiri lah. Buat kita ni kena fikir sendiri dah. Jadi, ya Rabbi, jangan sebut menyesal. Bab menikah ni jangan sebut menyesal. Sebutlah qaddarullah, benda hak Tuhan takdir. Jangan sebut menyesal. Menyesal. Orang kita pula mulut ni pergi lebih pada gerakan. Teruk dia kata, menyesal aku ni, mu ni jadi anak aku. La ilaha illallah. Menyesal apa? Memang dia tu anak kita. Kita nak kata menyesal macam mana? Kita menyesalilah dosa kita hak lepas tak apa. Menyesalnya Allah buat dosa ni. Menyesalnya ya Allah. Lalu penyesalan itulah datangnya sifat taubat pada Allah Ta'ala. Yang ketiga, berhenti segera. Nak berhenti segera tu adalah hasil daripada ilmu yang ada dalam diri dia bahawa benda itu dosa, baru dia berhenti. Tak kata dosa ni kena berhenti sikit-sikit, jangan berubah cepat-cepat, kena berubah sikit-sikit. Dah. Kalau benda tu dosa besar, berhenti terus. Contoh dia ni kaki tikam nombor. Kaki tikam nombor. Jangan main-main kaki tikam nombor ni. Kaki tikam nombor ni dia mari dengar ustaz syarah untuk ambil nombor yang ustaz sebut tu. Kita kata surah Baqarah ayat 25. 25 dia tanda. Buat-buat dia jangan. Tu yang cerita tengah rokok keluar surat nombor tu. Spot tahu tu. Duk melayar, makmu duk tengok hak siapa. Kena-kena tu imam. Bukan sinilah cerita tempat lain lah ni. Dah, tu imam tikam nombor juga. Dah, sebelah Tok Bilal. Tok Bilal letaklah poket. Jadi tak keluar lah benda tu. Bukan tu imam sini tempat lain. Tapi nak ceritanya begitu. Dia ambil nombor. Ingat, kena ambil pengajaran ustaz mengajar tu. Rupanya ambil nombor. Sebab nak tikam. Lalu dia pun nak bertabat dengan Allah. Nak bertabat Allah dah kata sikit-sikit. Biasa kita tikam ustaz 5 lah. Kita nak bertabat ni 3 sudah lah. Dia kata. Tak jadi begitu. Sebab itu benda yang diharamkan. Kena berhenti tu. Dan nak berhenti itu hasil daripada kita ni menyedari bahawa benda itu dosa. Dan setiap dosa membawa kepada bencana yang besar. Nak mati susah jawab dengan Allah. Akhirat ke neraka Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min zalik. Yang keempat, bertekad tidak mengulangi lagi. Tekad kena ada. Orang nak sebut tekad ni maknanya kita nak kata lagu macam mana. Tekad ni satu benda yang tidak akan tercabut kalau kita letak di hati kita. Marilah macam mana pun, kalau kita tekad benda tu, dia akan jadi. Tekad ni dia punya penyakit dia yang lawan pada tekad ni orang panggil was-was. Ini cukup bahaya. Bila kita dah tekad nak berhenti ni, dia mari sikit-sikit bisikan syaitan tu yang menghasut dan juga mengacau jiwa kita. Orang yang bertekad nak jadi hamba Allah kena yakin bahawa Allah sentiasa bersama dengan dia. Walaupun orang semua tinggal dia. Dia duduk berkawan dengan kawan yang banyak-banyak dosa dan sebagainya, kawan yang mengajak dia pada dosa. Dia bertekad untuk tinggal, Allah Ta'ala tolong dia.
Sebab Allah Ta'ala tidak pernah renggang dengan dia. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku dekat dengan kamu, kata Allah, lebih dekat daripada orang leher kamu sendiri. Maknanya dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni amat dekat. Yang kelima lah sekali, taubat itu dilakukan bukan pada masa penerimaan taubat telah habis. Maknanya taubat tu dilakukan dalam keadaan Allah Ta'ala terima lagi. Bila? Masa sekarang. Belum pada mati, nyawa sampai di halkum, dan belum pada matahari sampai matahari terbit di sebelah barat. Selagi itu Allah Ta'ala terima. Cumanya kalau kita rujuk pada sejarah Nabi Yaqub alaihissalam, apabila anak-anak dia mengaku buat salah dengan Nabi Yaqub sebab dia sembunyikan Nabi Yusuf, dia buang Nabi Yusuf dalam telaga dan sebagainya. Bila cerita tu dah terbongkar, maka anak-anak Nabi Yaqub sebut pada ayah dia, ayah tolonglah minta doa pada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ampunkan dosa-dosa kami. Dalam riwayat kata Nabi Yaqub menangguhkan apa permintaan anak dia itu sampailah ke waktu malam sebelum daripada sahur, sebelum daripada subuh, itu waktu sahur. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutlah Quran, wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur yastaghfirun, mohon keampunan pada Allah. Maka waktu itulah paling baik untuk manusia minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada segala apa yang dia buat. Waktu sahur ni bila? Waktu sebelum subuh lah. Orang tak bersahur lepas subuh. Kadang orang bersahur lepas subuh. Saya puasa ustaz tapi bersahur pukul 8 tadi. Aku tak bagi puasa lagu tu dah. Orang panggil makan pagi, sarapan pagi tu. Mesti dia bersahur sebelum daripada waktu subuh. Ketika itulah pukul 5, pukul 5:30 bangun beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau mengantuk sangat pun tak boleh nak sembahyang apa, berduduk istighfar banyak-banyak. Istighfar dalam keadaan minta Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menjanjikan, lalu bangun sepertiga malam, tu waktu-waktu yang baik. Bangun di sepertiga malam, begitu juga Allah Ta'ala kata, aku turun ke langit dunia sepertiga malam, sambil menyebut siapa yang nak suruh aku ampunkan dosa, aku ampunkan. Siapa di antara kamu yang nak hajat, aku berikan hajat dia. Maka kita kena berjaga malam pun kena berjaga, minta dengan Allah Ta'ala. Dan ingat, taubat ini tidak semestinya semayang taubat, dah. Dia lain tu. Semayang, orang kata semayang, taubat nak kena semayang 2 rakaat. Tak. Taubat itu dia mari perasaan ni, yang saya sebut tadi. Lalu daripada perasaan itulah dia rasa nak mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Cara macam mana? Kita semayang sunat 2 rakaat sebelum minta dengan Allah. Ada yang sakan lagi, dia puasa dulu sehari, lepas tu malam dia bangun. Dia puasa dulu sehari, malam dia bangun beribadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ataupun dia beribadah dulu malam, esok dia puasa. Puasa tu sebab apa? Sebab nak tunjuk kita ketaatan kita pada Allah Ta'ala dan penyesalan kita. Dia lain tu. Ada orang kata taubat ni kena semayang sunat taubat 2 rakaat. Dah. Tidak semestinya solat. Hatta kita berdoa dan kita beristighfar duduk begini pun bertaubat, asalkan benda yang saya sebut tadi 5 perkara tu, dia marilah jiwa kita, penyesalannya, tekadnya, tak mahu laku dah dosa tu, dan taubat tu taubat yang sebenar-benar taubat, bukan taubat yang main-main, taubat yang boleh membawa kepada orang panggil kita buat main-main dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi untuk akhirnya pada pagi ini, tuan-tuan rahmati Allah, mengaji tak boleh banyak-banyak, perut boleh lapar lagi ni. Makin lapar perut makin tak masuk dah. Kalau kenyang lagi tak masuk. Kenyang lainnya tu. Jadi akhirnya saya nak sebut pada tuan-tuan, hasil daripada taubat ni Allah Ta'ala kata ayyukaffir anhum sayyi'at. Itu yang paling besar. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum, mudah-mudahan ayyukaffir anhum sayyi'at, aku akan hapuskan, tutup buku segala kejahatan kamu ni. Yukaffir anhum maknanya aku hapuskan. Akhirat nak tengok jahat tak boleh. Di saat akhirat ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala panggil semua manusia berkumpul. Yauma yahsyuruhum jami'a fa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah. Wa yauma yahsyuruhum jami'a, ketika mana aku himpun kamu semua sekali. Fa yunabbi'uhum bima amilu, aku akan sebut segala benda yang kamu buat di atas muka dunia. Bila? Masa di hari akhirat. Ahsahullahu wa nasuh, Allah Ta'ala sebut, aku tak lupa apa kamu buat, tapi kamu yang lupa. Maknanya orang akan tengok seseorang itu amalan macam orang tengok
wayang gambar tu. Macam orang tengok filem tu. Macam tengok TV satu, bukan kita je tengok. Semua orang tengok. Alangkah malunya orang buat maksiat dengan Allah Ta'ala apabila orang tengok. Hasil daripada taubat atas muka dunia ni, ayyukaffir anhum sayyi'at. Allah Ta'ala hapuskan semua kejahatan dia. Semua dosa dia. Sehingga ditutup. Sebab tu saya pernah sebut bahawa ahli syurga akan ditanya, adakah awak buat ni? Adakah sahaja? Soalan dia, adakah kamu buat ni? Tuhan tunjuk pada dia seorang. Ya Allah. Tuhan kata aku telah ampunkan sebab meminta ampun dengan aku. Adakah kamu buat ni? Ya Allah. Aku telah ampunkan. Tetapi orang yang tak bertaubat dengan Allah, Tuhan tanya, kenapa membuat ni? Bila tanya kenapa, kena ada alasan. Tuhan tanya, hey, kenapa mau buat begini? Aku suruh buat begini, Nabi suruh buat begini, kenapa? Nak jawab macam mana? Saya ikut orang ramai. Sebab tu saya buat begini. Tuhan kata pergi menapuk di pintu neraka, masuk neraka. Sebab apa? Hak paling ramai dalam neraka, bukanlah syurga. Nak kata macam mana? Bila kita ditanya kenapa, maknanya kena ada alasan. Atas muka dunia pun kita tak boleh bagi alasan kenapa awak buat begini, apatah lagi nak beri alasan depan Allah Ta'ala. Kalau Tuhan tanya, hartamu banyak-banyak ni mu buat apa? Mu simpan buat apa? Mu derma ke masjid RM2 je, hartamu belah-belah ribu, puluh-puluh ribu. Dia kata, dak ya Allah, dak apa dak? Harta ni siapa bagi, aku bagi pun bagi. Maksud dah. Nak jawab macam mana? Kalau saya tanya pun tak boleh jawab dah. Dah, kita buat-buat dialog pun tak boleh jawab. Apatah lagi Allah yang akan tanya di hari akhirat. Makcik, kena faham dah? Rantai 4 orang ni buat apa banyak-banyak? Pakai ke simpan? Ada 9 orang lagi dalam almari tu. Tuhan tanya. Buat apa? Bayar zakat ke tak? Bayar dah zakat, tiap-tiap tahun bayar. Dah tu, orang duk minta nak wakaf tanah apa-apa pun tak jual. Sudah. Mu pakai berapa orang? Pakai seorang. Hak besar ni je. Hak besar lagi buat apa? Simpan. Dah mu mati sekarang ni, hak besar-besar tu mana? Semua bagi pada anak. Tuhan kata bodoh mu. Kalau masa hidup mu wakaf pun banyak benda mu dapat. Faham ke tak makcik? Kalau tak percaya, mati dulu. Mati hari ni, percayalah apa saya kata ni. Nah, ni semua akan ditanya di hadapan Allah SWT. Saya ustaz pun Tuhan tanya juga. Mu sebut benda benar atau tidak? Mu nak jaga periuk nasi mu, kau nak jaga hati orang, nak jaga agama aku. Takut kita. Tak ada jaga hati orang, tak ada jaga apa. Kita jaga agama Allah Ta'ala. Selagi mana kita jaga agama Allah, Allah Ta'ala jaga kita. Boleh makan, kalau sebut benda betul ni boleh makan. Orang buang kita mana pun boleh makan. Betul tak? Tengok saya besar mana. Macam-macam makan. Allah, Tuhan ini maha kaya, wajib. Percaya Tuhan maha kaya. Dia bagi kepada kita segala benda yang cuma kita ni kurang bersyukur dengan apa yang dia beri pada kita. InsyaAllah sama-sama kita bertaubat dengan Allah Ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi